Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 4? Ustaz doakan mudah-mudahan kamu berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Walaupun kita tidak bertemu secara alami, secara zahir, kita ini bertemu di dalam maya, alam maya. InsyaAllah mudah-mudahan kamu semua sihat, sejahtera, dapat belajar dengan Ustaz. Baik sekali. Tiap-tiap hari ada saja ilmu-ilmu yang Ustaz akan sampaikan melalui YouTube Ustaz. Subscribe Ustaz Azizul bin Mokhtar. Pada sesiapa yang belum subscribe lagi, seterusnya boleh juga dapatkan info di Instagram Ustaz Mokhtar Azizul dan juga boleh dapat juga info di FB page Ustaz Azizul Mokhtar. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar satu tajuk di dalam tajuk pendidikan Islam kita, iaitu kebersihan tuntutan Islam. Muka surat 70. Bukan 70 lah. Muka surat berapa ni? 107. Di dalam buku teks kita, muka surat 107. Baik, kita tengok perbualan ni anak-anak. Baca nombor 1 tu nah. Ibu Sarah termuntah. Oh, budak ni termuntah. Alamak, tu dia baju dia. Kesan-kesan muntah. Lalu, ibu dia cakap apa? Nombor 2. Khalil, mari tolong ibu bersihkan muntah adik kerana muntah ini najis. Tolong ambilkan air dan kain lap. Okey. Khalil tengah duduk dekat komputer tu, bermain komputer mungkin. Baik, ibu. Dia cakap. Okey, anak-anak tengok. Apakah arti najis? Dan bagaimana cara menyucikannya? Kau tahu kan muntah tu najis? Bukan najis tu tahi saja. Bukan najis tu air kencing saja. Muntah pun najis. Okey. Kita ni nak orang beriman, kita nak beribadah kepada Allah, kita mestilah membersihkan diri kita. Sebab itulah kebersihan tu sangat dititik beratkan di dalam agama Islam. Okey. Tengok muka surat yang seterusnya. Jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis. Najis ialah sesuatu benda yang kotor pada hukum syarak. Dan menyebabkan solat serta tawaf tidak sah. Kalau kita bernajis, kita nak solat, tak sah. Kalau kita bernajis, kita nak tawaf, tak sah. Begitu juga kalau kita nak beramal amalan yang lain, contohnya baca Quran, zikir ke, dalam keadaan yang bersihlah, yang disukai oleh Allah SWT. Okey. Sekarang ni kita pergi pada nombor 1. Najis mughalladhah. Cuba sebut sama-sama. Mughalladhah. Najis mughalladhah. Apakah najis mughalladhah? Anjing, babi dan kotorannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Anjing dan babi. Yang ni yang kita suka sebut ni kan. BABI kan selalu. Rupanya dia tu najis. Tapi Ustaz bagi tahulah kat sini janganlah duk sebut-sebut macam tu kan. Tak suka apa sikit BABI kan. Anjing dan babi ni merupakan najis mughalladhah. Jadi dia merupakan najis yang berat. Bukan najis tu timbangan dia berat, tapi dikategorikan sebagai berat di dalam agama Islam. Contoh yang datang daripadanya air kencing dia, air liur dia dan darah dia. Begitu juga benda-benda daripada keturunan dia, semua kira najis. Jadi macam mana cara untuk kita nak membersihkan? Pertama, cara membersihkannya hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan dulu. Buangkan dulu najis tu. Buang dulu. Buang dengan kayu ke, kertas ke. Kalau kena tahi anjing ke, buangkan dulu. Selepas tu, gunakan air mutlak. Air yang bersih. Yang kita belajar dulu, air mutlak. Air paip pun boleh. Air telaga pun boleh. Air sungai pun boleh. Basuh sebanyak 7 kali.
6 kali maksudnya 6 kali air mutlak, 1 kali air yang bercampur dengan tanah. Jadi termasuk 7 kali. Salah satunya tu kena ada air tanah. Termasuk dalam air tanah tu 7 kali. Jadi 6 kali air mutlak, 1 kali air tanah. Air yang bercampur dengan tanah. Sehingga hilang bau, warna dan rasa. Sehinggalah kita tengok bau tu hilang dah. Hilang. Bau tai anjing pun hilang, warna pun hilang. Rasa. Rasa bukan rasa dekat sini. Rasa dekat situlah rasa. Keadaan dia tu. Rasa kan. Dah hilang. Dah hilang tu okey lah. Bersihlah kat situ. Okey, kita tengok lagi kat sini. Najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Najis ringan. Tengok ni. Najis baby. Air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah hanya minum susu ibu. Kalau kita tengok, adik kita ada tak adik? Kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, lelaki. Kalau perempuan tak boleh lah. Ya. Yang dia ni minum susu ibu saja. Maksud dia kita tak bagi makan dia nestem ke, tak bagi makan dia benda-benda yang lain lah. Dia berumur 2 tahun, dia tak makan benda lain selain daripada dia minum susu ibu dia saja. Tapi kalau dia minum susu formula, susu yang tin tu boleh tak? Tak boleh lah ya. Dia kena minum susu ibu dia. Cara menyucikannya, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Hilangkan dulu, lapkan dulu. Yang kedua, renjiskan air mutlak tu. Renjis air mutlak. Air mutlak ambil air pipe, renjis kat tempat tu dan lapkan tempat tu sehingga kering. Macam tu saja. Tak payah kita nak 7 kali basuh macam basuh najis mukhalladhah tadi. Sebab dia dikategorikan sebagai najis yang ringan. Sebab dia pun minum minuman daripada ibu dia. Dia tak makan benda-benda lain. Jadi najis dia kategori ringan. Kita lapkan dulu, lepas tu kita ambil air mutlak, renjis dan lap semula. Dah dikira sebagai bersih. Dan seterusnya najis mutawassitah. Najis apa? Mutawassitah. Cuba sebut mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah najis selain daripada najis mughalladhah dan mukhaffafah. Najis yang duduk di tengah-tengah. Contohnya darah, muntah, tahi cicak. Tahi cicak tu najis mutawassitah kan. Dia bukannya berat pun kan. Najis najis gajah pun najis mutawassitah. Walaupun dia berak banyak, tapi dikira sebagai najis mutawassitah. Najis yang pertengahan. Selain daripada najis mukhaffafah dengan najis mughalladhah. Kita tahu najis mughalladhah tu najis berat. Kita tahu najis mukhaffafah tu air kencing bayi lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah yang minum susu ibu dia saja, maka kita tahulah najis mutawassitah ni nak kategori dia kat mana. Kecuali selain daripada dua tu. Okey. Pertama, macam mana cara nak menyucikannya? Hilangkan najis tersebut yang terkena pada badan atau pakaian atau tempat. Buangkan. Kena tai ayam. Buang tai ayam tu. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna, rasa. Bau. Kalau bau juga, ambil sabun, bubuh. Kan? Itulah cara dia. Basuh dengan air mutlak sampailah bersih. Sampai hilang bau. Tengok dalam ni, dia duk curahkan gambar ni. Dia curahkan dia punya seluar dia kena tai apa tak tahulah. Tai kucing apa. Kan? Antara najis yang dimaafkan iaitu percikan air kencing yang terlalu sedikit dan tidak dapat dilihat oleh mata. Kalau kita kencing tu kadang-kadang dia sikit saja dia macam mercik kan. Kalau mercik banyak tak boleh. Kalau mercik sikitnya dimaafkan. Tapi itulah, jangan pelajar-pelajar lelaki ni dia suka kencing berdiri. Memang kalau kencing berdiri memang dia akan kena kita punya pakaian. Sebab tu kalau boleh kencinglah ke keadaan duduk tinggung ya. Dan dia susah sikit nak mercik. Ya. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok muka surat seterusnya. Okey, apa yang ada kat situ? Istiqamah menjaga kebersihan. Di dalam ayat Al-Quran Allah Taala ada menyebut apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini sambungan yang kedua ya. Sambungan yang kedua iaitu di bawah tajuk um, istiqamah menjaga kebersihan ya. Di bawah tajuk apa? Di bawah tajuk um, yang kita belajar sebelum ni, iaitu najis-najis, kategori dia najis mughalladhah, najis mukhaffafah, dan juga satu lagi najis apa? Najis mutawassithah. Di bawah tajuk kita tengok kebersihan tuntutan Islam. Kebersihan tuntutan Islam di bawah tajuk tu. Kita sambungkan sikit. Ada yang kita nak kena sambung sebelah ni, iaitu istiqamah menjaga kebersihan. Islam telah mensyariatkan umatnya supaya menjaga kebersihan rohani dan jasmani sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-222. Ni kena tahu ni. Yang depan ni iaitu surah yang ke berapa dia tulis? Yang kedua. Daripada 114. Yang kedua. Kalau kita buka mula-mula jumpa surah apa? Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah. Ayat yang kedua tu 22. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Allah ni suci. Allah suka pada orang yang bertaubat dan juga mensucikan diri. Okey, kita tengok. Amalan bersuci merangkumi penjagaan kebersihan diri, tempat, pakaian serta hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Pakaian, minuman, tempat tinggal. So, jadi janganlah rumah kita kotor. Makanan kita pun kotor. Sebab dia boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Sebab tu Islam ni dia suruh jaga. Kebersihan perlu dijaga supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Dahlah kita orang Islam nak beribadah kepada Allah, kita kena jaga kebersihan. Jadi, bila kita jaga kebersihan, semuanya elok. Semuanya cantik, semuanya bersih. Sekiranya kita tidak mengamalkan kebersihan, sudah tentu berbagai jenis penyakit akan mudah tersebar dan merebak. Tengok, kalau kita tak jaga kebersihan, sekarang ni musim apa? Coronavirus, COVID-19. Dikhabarkan orang-orang yang tak menjaga kebersihan tu lah, yang menjadikan hidup kita jadi susah. Sebab tu kita kena amalkan kebersihan, kan? Selain itu, pencemaran juga menjadi punca kepada persekitaran yang tidak sihat. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran hutan dan sebagainya menyebabkan diri kita tak sihat. Okey. Oleh itu, amalan menjaga kebersihan ialah satu amalan yang baik dan mulia serta perlu dipupuk semenjak kecil lagi. Kita kena pupuk dah. Walaupun kita ni tahun 4, baru umur 10 tahun, kita kena pupuk awal. Sebab apa? Nanti kamu besar macam itulah kamu akan jadi. Amalan-amalan yang tak baik juga yang kamu akan buat. Sebab apa? Tak dia ajar dia awal. Amalan itu juga akan diberikan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Allah bagi pahala ni kalau kita jaga kebersihan kita. Sama-sama menjaga kebersihan diri kita, tempat tinggal, kebersihan pakaian. Apatah lagi kebersihan dunia ni. Kebersihan perlu dijaga untuk mencerminkan kepribadian. Tengok dia ni bersih tak? Ni ingui pun meleleh. Mata pun ada tek mata. Sudah sentuhlah. Tak elok, tak comel lah kan? Baik. Dia tengok kat sebelah ni. Ada satu gambar ni. Permainan kembara taharah. Kembara taharah ni maksud dia suci. Maksud dia ustazah ni dia nak ajak macam mana murid-murid dia untuk menyucikan barang-barang yang dianggap terkena najis lah. Contoh kat atas meja tu ada apa? Ada kasut, ada pakaian. Itu macam mana nak sucikan tu? Station, pada station. Tengok ni nak guna alat apa? Ada yang nak guna air mutlak, ada yang guna tanah, ada yang nak lap dulu. Jangan basuh dulu, buangkan dulu najis-najis tu. Kalau tidak dia tak cuci. Buang dulu najis tu dengan kertas, dengan tisu kan. Lepas tu barulah guna air mutlak. Kalau dia terkena najis mughalladhah, dia kena satu kali dengan air tanah, 6 kali air biasa. Tak kisahlah kita nak bubuh kat mana. Air tanah tu di tengah-tengah kan, di depan kan, di belakang kan lah kali kan. Tak apa.
Kita basuh sekali dengan air tanah. Awal-awal kita dah buang apa semua, kita basuh sekali dengan air tanah. Lepas tu kita basuh 6 kali dengan air biasa pun tak apa. Ataupun last kali baru nak basuh dengan air tanah. Ataupun di tengah-tengah kita nak basuh dengan air tanah. Dia ada 7 kali kan. 7 kali. 7 kali semua. Ingat tu. 7 kali termasuk air tanah. Okey, baik. Jadi sekadar itu dulu ceramah pula dah. Pengajaran atau perkongsian pada ustaz. Mudah-mudahan kamu bermanfaat di musim-musim PKP ini ya. Sekolah tak buka lagi ni. InsyaAllah tak lama lagi buka lah. Entah-entah tahun ni tak pergi sekolah. Kan, tak tahulah. Apa pun teruskan belajar. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.